Salam sejahtera semua, saya Cikgu I. Hari ini saya akan membuat pecutan akhir perakaunan semester 2 bagi STPM 2022. Mari kita sama-sama berusaha untuk berperang. Okey, peperiksaan STPM semester 2 akan bermula pada 22 hingga 30 Ogos dan akaun exam adalah 25. Okey, ingatlah. Anda pun boleh buat ulang kaji berdasarkan video dan nokta yang telah cikgu sediakan. Kalau yang ini nampak cover ini kan, ini adalah nokta ringkas bagi perakaunan semester 2. Cover yang ini, thumbnail yang macam ini adalah perakaunan semester 2 atau ulangan 2. Di sini juga ada kelas live video, anda kena bacakan tajuk lah. Kalau anda nak belajar sesuatu topik atau bab, dan bawahnya pun ada latihan pengukuhan tentang latihan live tersebut. Okey, sebelum kita mula pecutan akhir hari ini, mari kita tengok analisis soalan peperiksaan STPM semester 2 atau ulangan semester 2 mulai 2013 hingga 2021. Kalau kita tengok bab 7, 8, 9, 10, 11, 12 adalah topik dalam perakaunan semester 2. Jadi, apa yang akan keluar pada tahun ini? Tolonglah ambil perhatian, anda kena mahirkan topik 7, topik 8, topik 9, 10, 11 dan 12. Sebab kalau kita lihat analisis, tak pernah satu topik dia tak keluar. Jadi untuk keselamatan, anda perlu mahir semua topik. Sebab semua topik adalah sangat penting. Okey, marilah kita sama-sama lihat soalan percubaan Kolej Cikgu. Mari kita tengok soalan 1. Syarikat PK2 Berhad adalah sebuah syarikat pengeluar pelabur yang terkenal di Melaka. Maklumat yang berikut diperolehi dari tata kos syarikat tersebut. Okey, sebelum baca soalan, anda perlu tengok apa kehendaki soalan. Nyatakan tinggal laku kos bagi setiap butiran kos yang dinyatakan di atas. Jadi di 1 hingga 7 kita perlu nyatakan tinggal laku kos. Masih ingat apa itu tinggal laku kos? Okey, iaitu kos tetap, kos berubah, kos campuran atau separuh tetap. Mari kita tengok soalan pertama. Kos bahan mentah yang terlibat dalam pemprosesan dan kos pura langsung yang dibayar untuk mengeluarkan sebuah kerusi ialah RM50 dan RM25 masing-masing. Jadi di sini kita ada kos bahan mentah. Okey, kos bahan mentah adalah kos berubah. Sebab soalan minta nyatakan butiran kos yang dinyatakan. Jadi kalau anda betul, terus dapat 1 tik. Selain daripada kos bahan mentah, di sini juga ada kos pura langsung. Jadi kos pura langsung adalah kos berubah juga. Okey, soalan 2. Susut nilai mesin kilang RM10,000 setahun. Jadi kita akan nyata susut nilai kilang. Jadi dia adalah kos tetap. Ketiga, belanja utiliti ialah RM2 sejam mesin. Dan 2 jam mesin diperlukan untuk pengeluaran seunit kerusi. Jadi kita akan nyatakan belanja utiliti dia adalah kos berubah. Sebab di sini dia ada nyatakan RM2 1 jam. Jadi 2 jam perlu RM4. Okey. Keempat, gaji pengurus syarikat ialah RM120,000 setahun. Jika pelajar nampak ada RM120,000 setahun, ini kebanyakan adalah kos tetap. Okey. Okey, kelima, jurujual dibayar gaji RM24,000 setahun. Nampak? Dan dibayar komisen RM15 bagi setiap unit kerusi yang dijual. Jadi di sini jurujual
bagi gaji 24,000 setahun, jadi ini adalah kos tetap. Okey. Manakala commission, okey, commission di sini RM15 untuk setiap unit kerusi yang dijual, jadi ini adalah kos berubah. Kalau anda campurkan dua-dua kos dan tuliskan gaji jurujual, gabungkan dua-dua, jadi ini boleh menjadi kos campuran. Okey, atau kos separuh berubah. Keenam, syarikat PK Berhad membelanjakan RM125,000 setahun untuk peniklanan dalam media massa. Jadi peniklanan adalah kos tetap. Okey, seterusnya, sewa kilang ialah RM50,000 setahun. Jadi sewa kilang kos tetap. Jika semua betul, anda akan dapat 4 markah. Okey. Seterusnya kita tengok soalan 2. A2. Hitungkan jumlah kos prima, kos penukaran dan kos tempo sekiranya unit keluaran dan jualan syarikat PK Berhad untuk tahun 2021 adalah sebanyak 4,000 unit. Jadi kita hanya ingatkan formula kos prima bahan campur buruk. Okey, jadi akan dapat kos prima 300,000. Kos penukaran buruh campur overhead. Okey, tadi ini bahan campur buruh campur overhead. Jadi kena list out semua kos overhead dan jumlahkan, anda akan dapat kos penukaran 176,000. Seterusnya, kos tempo. Kos tempo adalah kos yang berlaku di luar kilang. Jadi kita ada gaji pengurus 120,000, gaji jurujual 24,000, komisen jurujual 60,000 dan juga peniklanan 125,000 dan jumlah adalah 329,000. Okey, kalau semua betul anda akan dapat 6 markah. Seterusnya, kita tengok B. Kedai Ming membaiki peralatan elektrik menggunakan 27,000 unit alat ganti setahun. Purata 75 unit bagi setiap hari kerja. Kos membuat pesanan bahan ialah RM20 setiap pesanan. Kedai ini biasanya akan memesan 400 unit setiap kali. Masa menunggu pesanan ialah 5 hari. Kos simpanan inventory RM4 seunit setahun. Dikehendaki, kirakan KPE. Okey, KPE. 2 markah. Jadi tolong ingatlah formula KPE. Okey. 2 darab dengan 27,000 unit permintaan darab dengan RM20 kos pesanan bahagi dengan 4. 4 ini adalah kos simpanan. Dan anda akan dapat 519.62. Jadi ingat unit kita mesti round up. Jadi menjadi 520 unit. Semua betul, 2 markah. Okey, seterusnya. Penjimatan setahun daripada penggunaan model KPE berbanding dengan saiz pesanan 400 unit. Jadi kita kena kira kos inventory pada KPE ialah kos pesanan campur dengan kos simpanan. Ambil 27,000 bahagi dengan KPE 520 darab dengan kos pesanan. Manakala kos simpanan adalah KPE bahagi dengan 2 darab dengan kos simpanan. Jumlah anda akan dapat 2079. Okey, sebab soalan nak kira penjimatan setahun. Jadi kalau kos inventory pada 400 unit, saiz pesanan sama juga, kita guna kos pesanan campur kos simpanan. Jadi kos pesanan 27,000 bahagi dengan KPE dia, saiz pesanan 400 unit darab dengan harga pesanan RM20.
di sini adalah saiz pesanan 400 bahagi 2 darab dengan RM4. Jadi kita dapat 2150. Jadi kos yang boleh jimat adalah kita ambil jumlah yang ini tolak yang ini, kita dapat RM71. Maksudnya kalau kita order ikut KPI, kita dapat jimat RM71 per pesanan. Semua betul 7 markah. Okey. Yang ketiga, kita kira titik pesanan semula. Formula dia penggunaan harian. Darab dengan tempoh menunggu. Okey. Jadi dalam soalan di sini ada nyatakan 75 unit bagi setiap hari kerja. Masa menunggu 5 hari. Jadi darab 5, jawapan dia adalah 375 unit. Jadi titik pesanan semula adalah pada 375 unit. Betul 1 markah. Okey. Kita pergi tengok soalan seterusnya. 2A. Nyatakan 2 ciri pengeluaran yang sesuai untuk menggunakan sistem pengekosan proses. 2 ciri pengeluaran sistem pengekosan proses ialah produk yang homogeneous atau produk yang sama. Berasaskan pemprosesan yang berterusan dan pengeluaran produk secara besar-besaran. Mana-mana 2 sahaja anda akan dapat 2 markah. Okey, B. Nyatakan 2 perbezaan antara sistem pengekosan tempahan kerja dengan sistem pengekosan proses serta memberikan 2 contoh inventory yang sesuai bagi setiap sistem pengekosan tersebut. 4 markah. Jadi di sini cikgu sudah nyatakan. Okey, anda boleh buat dalam bentuk jadual sebab soalan minta nyatakan dan berikan 2 contoh. Jadi anda boleh nyatakan dari aspek jenis keluaran. Ini tempahan kerja berbagai jenis keluaran atau heterogeneous, manakala pemprosesan proses adalah sejenis keluaran atau homogeneous dan kuantiti tempahan kerja kecil. Tetapi pengekosan proses kuantiti adalah besar. Okey, selain itu kita boleh dari segi aspek kaedah penggunaan kos. Ikut kerja atau pelanggan, yang ini ikut tempoh masa atau ikut proses atau jabatan pemasaan. Okey, yang ini adalah pemasaan. Silap. Okey, pemasaan. Yang ini punya masa adalah hingga kerja disiapkan. Kalau pengekosan proses ikut tempoh masa. Okey, cara kira se-unit. Jumlah kos disiapkan bahagi dengan jumlah unit ikut kerja. Manakala pengekosan proses, jumlah kos pengeluaran bahagi dengan jumlah unit keluaran sepanjang tempoh masa. Dokumentasi yang perlukan untuk tempahan kerja adalah lembaran kos kerja. Manakala untuk pengekosan proses, dia perlu laporan kos pengeluaran. Masalah yang biasa dihadapi bagi pengekosan tempahan kerja, masalah penyerapan overhead. Manakala untuk pengekosan proses adalah penentuan unit setara. Contoh industri kita ada industri yang membuat pelabut, pembinaan, pencetakan. Bagi pengekosan proses, contoh industri adalah makanan dan minuman, syugar, garam, petroleum dan bahan kimia. Jadi mana-mana satu perbezaan kita akan dapat 1 markah. Kalau P betul 1 markah. Contoh juga akan bagi 1 markah. Setiap tik setengah markah, maksimum 4. Seterusnya C. Maklumat berikut adalah berkaitan dengan pengekosan inventory kerja dalam proses dan inventory barang siap yang telah direkod oleh syarikat Chua Berhad bagi tahun berakhir 2021. Sini dia bagi anda kerja dalam proses. 60% siap bagi buruh dan overhead dan barang siap. Bahan mentah ditambah kepada pengeluaran pada awal proses pengeluaran dan overhead diserapkan kepada setiap produk pada kadar 50% atas kos buruh langsung. Tiada inventory barang siap pada 1 Januari 2021. Selepas pemeriksaan terhadap rekod kos inventory syarikat, maklumat yang berikut telah ditunjukkan. Di sini dia bagi kerja dalam proses pada 1 Januari. 80% siap bagi buruh dan overhead, unit 6,000. Kos bahan 6,000.
kos buruh 9.450. Unit dimulakan dalam pengeluaran, kos bahan tempoh semasa dan kos buruh tempoh semasa. Unit dimulakan 30.000, kos bahan tempoh semasa 39.000, manakala kos buruh tempoh semasa adalah 59.850. Unit siap 27.000. Dengan menggunakan kaedah purata berwajaran, hidungkan 1. Unit pengeluaran setara. Kedua, kos pengeluaran setara seunit bagi bahan, buruh dan overhead. Okey, mari kita semak jawapan. Yang satu, dia perlukan unit pengeluaran setara. Jadi kita akan sediakan jadual kos lah seperti ini. Berapa unit fizikal dia? Ini adalah awal. Unit dimulakan, jadi jumlah kita ada 36.000 unit. Dan sentiasa ingat, berapa yang anda in akan sama dengan berapa yang anda out. Input, output. Ingat, sekarang kita fokus kepada unit setara. Jadi, kalau soalan di sini bagi anda bahan buruh, sebab soalan di sini ada kata overhead. So, kita perlu sediakan ruangan untuk bahan, buruh, overhead. Unit disiap mesti sama. Okey? Kemudian, kita akan campur kerja dalam proses akhir sebab ini adalah kaedah purata wajaran. 9.000. Soalan ada kata, pengekosaan inventory akhir kerja dalam proses di atas ini. 60% siap bagi buruh dan overhead. Jadi ini kita akan dapat 60% darab dengan 9.000. Jadi kita dapat 5.400 unit bagi buruh dan overhead. Lepas tu kita akan jumlahkan. Kita dapat unit setara bagi bahan, buruh dan overhead. Semua betul, 7 markah. Okey. Seterusnya, 2. Kos pengeluaran setara seunit bagi bahan, buruh dan overhead. Jadi sama juga ini kita sediakan jadual kos. Ingat, anda perlu letakkan satu jumlah kos lah. Either di depan atau di belakang. Okey. Biasa kalau anda nak ikut laporan pengeluaran, jadi dia akan letak di sini lah, tengah. Okey. Kerja dalam proses awal, kos, bahan, buruh, overhead. Macam mana boleh dapat ini? Sebab soalan di sini nyatakan overhead diserapkan kepada setiap produk pada kadar 50% atas kos buruh langsung. Jadi di sini, cikgu pun ada tunjukkan jalan kerja lah sikit nokta. 1 star. So, cara kiraan. 2 star. Cara kiraannya. Okey? Jadi, kalau betul, semua kita akan dapat markah. Lepas tu, kita nak kira kos seunit setara. Jadi, kos seunit setara adalah ambil jumlah kos, anda tambahkan. Lepas tu, bahagi dengan unit setara. Ambil daripada ini. Tak kira atas betul salah, ikut amount dia. Okey? Letak di sini, kita akan dapat 1 tick atau off, unfigure. Okey? Lepas tu kita akan dapat RM1.20 bagi kos seunit bahan, buruh RM2.14 dan overhead 1.07. Dan jumlah adalah RM4.46. Semua betul, dapat 7 markah. Okey, kita pergi ke soalan seterusnya. Okey, minta maaf. Suara cikgu hari ini seksi sikit sebab sibuk, sebab STPM 2021 sudah keluar kan, dan belajar next week sudah STPM semester 2. Apabila sudah cakap banyak, jadi sekarang sudah suara macam ni, seksi. Okey. Okey, kita tengok soalan 3. Berdasarkan rakaran graf kos volume untung di bawah, nyatakan 1 hingga ke 6. So, 1 ini adalah apa? Jadi anda kena nyatakan. Okey, 1 jumlah hasil. Kalau betul, terus dapat 1 tick. 2 jumlah kos. 3 titik pulang modal. 4 kos tetap. 5 untung keuntungan. 6 kerugian.
Betul semua, 1,5 markah, jadi maksimum 3 markah. B. KTE berhak mengeluarkan sejenis produk berjenama CC. Lazimnya produk ini dijual pada harga RM10 seunit dengan 20,000 unit setahun. Pada tahun semasa, belanjawan keluaran dan jualan telah dibuat pada tahap 35,000 unit atas permintaan pelanggan. Maklumat yang berikut telah diperolehi untuk belanjawan tahun berakhir 31 Januari 2022. Jadi di sini dia bagi anda unit keluaran dan jualan 35,000 dan 50,000. Kos yang terlibat adalah bahan mentah, buruh langsung, overhead kilang, belanja pentadbiran, belanja jualan. Dan sini adalah jumlah kosnya. Dikehendaki. 1. Dengan menggunakan kaedah tinggi rendah, kirakan kos berubah seunit dan jumlah kos tetap 4 markah. Jadi, kita perlu sediakan kos berubah seunit sama dengan perbezaan kos bahagi dengan perbezaan unit. Jadi, kita ambil kos yang tertinggi, kita ambil jumlah kos tinggi, tolakkan kos yang terendah. Lepas tu, bahagi dengan ini, ambil 50,000, tolak dengan 35,000. Jadi kita dapat kos berubah sini adalah RM3.90. Ini adalah high-low method. Semua betul. Lepas tu kita akan cari kos tetap. Kos tetap sama dengan jumlah kos tolak dengan kos berubah. Anda boleh ambil mana-mana satu, tolak dengan kos berubah. RM3.90 darab dengan, kalau anda ambil ini, darab dengan 35,000. Kalau anda ambil jumlah kos ini, darab dengan 50,000. Jadi anda akan dapat kos tetap adalah 67,000. Mana-mana pun sama, anda akan dapat kos tetap 67,000. Semua betul, 4 markah. Okey, seterusnya kita tengok yang 2. Dari maklumat di atas, nyatakan untung atau rugi pada tahap keluaran dan jualan 35,000 unit dan 50,000 unit. Okey, jadi pada tahap 35,000 unit, untung sama dengan hasil jualan tolak dengan kos. Kos ini adalah jumlah kos. Okey, jadi hasil jualan 35,000 darab dengan RM10. Sebab harga di sini nyatakan RM10. Okey, tolak dengan kos dia 203,500. Okey, anda akan dapat 146,500. Manakala pada tahap 50,000 unit, untung pula sama dengan hasil jualan tolak dengan kos dia. Kita dapat 238,000. Okey, sebab soalan minta nyatakan untung atau rugi. Jadi, dua-dua adalah untung. Semua betul, kita akan dapat 3 markah. Seterusnya, ketiga, kirakan titik pulang modal yang baharu dalam unit dan RM. Okey, RM, unit. Jika syarikat ingin menaikkan harga sebanyak 30%, harga jualan naik 30% dan menaikkan harga kos buruh 50 sen seunit. Jadi, kita kena kira harga jualan baharu naik 30%, jadi kita dapat RM13. Dan kos berubah sama dengan RM3.90 tambah 50 sen. Jadi, kos berubah baharu adalah RM4.40. Jadi, kita boleh guna kaedah margin cawangan, cari TPM. Okey, kos tetap bahagi dengan harga jualan seunit tolak dengan kos berubah seunit. Jadi, ini betul. Kita 67,000 adalah kos tetap daripada ini. Lepas tu harga jualan yang ini. Lepas tu kos berubah yang ini. Jadi kita akan dapat 7,790.7. Jadi kita unit kena round up, ingat. Jadi menjadi 7,791 unit. Okey. Ini adalah dalam unit. Sekarang soalan nak unit dan RM. Jadi kita akan kira TPM darab RM darab dengan RM13. Jadi kita dapat 101,283. Betul semua, 3 markah. Keempat, untuk menjamin kualiti produk, Jabatan Pengeluaran telah mencadangkan untuk menaikkan harga bahan mentah langsung sebanyak 20%. Kos-kos lain dan harga jualan seunit adalah sama. Tentukan sama ada
syarikat mendapat untung atau rugi pada tahap keluaran 35,000 unit. Jadi yang ini sama juga. Bahan menaikkan harga bahan mentah langsung sebanyak 20%. Jadi harga bahan langsung adalah RM1.50. Jadi kita taraf dengan 120%, kita dapat RM1.80. Ambil kos berubah tadi, kita dapat jumlah kan. Jumlah adalah RM3.90. Kita tolak RM1.50, tambah balik RM1.80. Jadi kita akan dapat RM4.20. Okey, kalau pelajar tak tahu macam mana nak cari kos bahan mentah langsung RM1.50 adalah kita akan ambil kos bahan mentah langsung bahagi dengan unit. Anda boleh ambil mana-mana satu lah. Okey. Jadi anda akan dapat RM1.50. Okey, nak kirakan untung sama juga, sama dengan jualan tolak dengan jumlah kos. Sebab soalan nak anda cari untung atau rugi pada tahap keluaran 35,000 unit. Jadi kita akan ambil 35,000 taraf dengan RM10, tolak dengan RM4.20 taraf dengan 35,000 unit, tolak dengan kos tetap RM67,000. Jadi kita dapat untung RM136,000. Betul semua? 3 markah. 5. Kira margin keselamatan syarikat dalam peratus pada tahap keluaran 35,000 unit dan terangkan margin keselamatan syarikat ini. 4 markah. Jadi kita kena kira dulu pada tahap 35,000 unit punya margin keselamatan. Jadi sama juga kita boleh kira TPM dia dulu. Kalau soalan tak nyata, kita akan ikut yang asal. Okey? Kos tetap RM67,000. Harga jualan RM10 tolak RM3.90. Jadi kita dapat 10,984 unit. Okey. Sudah dapat unit ini. Lepas tu margin keselamatan adalah 35,000 unit tolak unit TPM 10,984. Lepas tu bahagi dengan 35,000 unit darab dengan 100%. Jadi kita akan dapat 68.62%. Okey? Dan kita perlu terangkan. Ini bermaksud menunjukkan tingkat jualan harus jatuh 68.62% sebelum mengalami kerugian. Kalau betul, dan anda akan dapat 4 markah. Boleh? Okey. Mari kita tengok soalan seterusnya. Soalan ini adalah soalan bab 11, pembuatan keputusan. Okey, kita tengok 4A. Syarikat pengeluaran BV mengeluarkan berbagai jenis minyak wangi untuk dijual di pasaran tempatan. Berikut adalah maklumat berkaitan dengan salah sejenis minyak wangi dinamakan MAN. Bagi tahun berakhir 31 Disember 2021. Di sini kita ada bahan buruh overhead berubah dan overhead tetap. Untuk pengeluaran sebanyak 12,000 unit telah dihasilkan dan unit jualan adalah sebanyak 10,000 unit. Keluar 12,000. Jual 10,000 unit. Harga jualan ialah RM60 seunit dan komisen jualan dibayar 10% atas jualan. Belanja pentadbiran tetap ialah RM28,000. Pada tahun 2022, syarikat bercadang untuk memberhentikan pengeluaran MAN kerana sambutannya kurang baik. Jika MAN diberhentikan, kemudahan yang sedia ada untuk pengeluaran MAN boleh digunakan untuk pengeluaran minyak wangi women dan girl. Berikut adalah maklumat berkaitan dengan pengeluaran seunit bagi dua jenis minyak wangi tersebut. Jadi ini adalah women and girls. Dan sini ada harga jualan, bahan mentah langsung, buruh langsung, overhead berubah berasaskan jam buruh langsung, overhead tetap berasaskan jam mesin. Dan jam mesin adalah 2 jam dan girl adalah 2.5 jam. Anggaran jualan women dan girl
ialah 10,000 unit dan 12,000 unit masing-masing. Manakala kapasiti mesin yang ada hanya 42,000 jam mesin setahun. Dikehendaki 1. Hidungkan nilai inventory man pada 31 Disember 2021. 4 markah. Jadi kita perlu kirakan nilai inventory man dulu. Kos keluaran seunit. Kita akan ambil semua kosnya, jumlah, bahagi dengan pengeluaran 12,000 unit. Jadi kita dapat RM37.50. Ini adalah kos keluaran seunit bagi man. Okey, jika anda boleh catat dengan betul, cari kos dulu. Okey, betul. Lepas tu baru kita kira nilai inventory. Kalau nak nilai mesti dalam RM lah. Jadi ambil kos keluaran seunit. Ingat inventory kita kira ikut harga kos. Okey, kos keluaran dia RM37.50 darab dengan dia keluar 12,000 tapi jual 10,000. Jadi tinggal unit inventory adalah 2,000. Darab dengan RM37.50 anda akan dapat RM75,000. Nilai inventory akhir. Semua betul, 4 markah. Okey, seterusnya kita tengok yang kedua. Berdasarkan margin caruman sejam mesin, tentukan pengeluaran yang manakah antara woman dan girl perlu diberikan keutamaan. 4 markah. Jadi kita kena senaraikan ikut jadual yang diberi sini. Harga tolak kos berubah. Kos berubah terdiri daripada bahan campur buruh campur overhead berubah. Kita akan dapat margin caruman atau margin sumbangan seunit. Okey, RM39.50 bagi woman dan RM51.50 bagi girl. Jam mesin yang diperlukan seunit adalah 2 jam. Yang ini adalah 2.5 jam. Jadi kita perlu carikan margin caruman seunit jam mesin. Ambil margin caruman bahagi dengan jam mesin yang diperlukan seunit. Kita akan dapat RM19.75. Manakala untuk girl kita dapat RM20.60. Ikut pengkiraan ini kita akan tentukan keutamaan. Jadi girl kita akan keluar dululah sebab dia margin carumannya lebih tinggi berbanding dengan woman. Okey, so 1, 2. Semua betul, 4 markah. Dan anda juga boleh bagi jawapan dalam keputusan dalam bentuk ayat seperti ini. Okey. Seterusnya, mari kita tengok yang ketiga. Berdasarkan jawapan di luar, hidungkan bilangan unit yang perlu dikeluarkan bagi setiap jenis minyak wangi untuk memaksimumkan untung syarikat. Okey, jadi kita akan kira kapasiti yang ada. Kita akan keluarkan G dulu. So, G akan guna keluar habis. Sebab anggaran jualan adalah 12,000 unit. So, 12,000 unit G memerlukan berapa jam? Dia keluarkan satu memerlukan 2.5 jam. Jadi, 2.5 darab dengan 12,000, anda akan dapat 30,000 jam mesin. Dan kapasiti mesin yang hanya ada 42,000 jam kapasitinya. Okey, tolak 30,000 jam mesin untuk keluar minyak wangi girl. Jadi kita tinggal lebihan jam mesin adalah 12,000 jam. Jadi jumlah woman yang dapat dikeluarkan adalah kita ambil 12,000 jam bahagi dengan 2 jam mesin. Sebab satu unit memerlukan 2 jam bagi produk minyak wangi woman. Jadi boleh keluar 6,000 unit. Bagi memaksimumkan keuntungan syarikat, unit pengeluaran bagi girl adalah 12,000. Manakala bagi woman adalah 6,000. Semua betul, 2 markah. Mari kita tengok B. Syarikat YY mengeluarkan 2,000 produk AA yang memberi maklumat kos pengeluaran seperti berikut. Di sini dia bagi anda kos pengeluaran seunit. Ini tahunan, ini seunit, ini tahunan.
5,000, 100,000, 1,000, 80,000. Anda kena tengok baik-baik. Beberapa peratusan tokokan diberikan untuk mengkira harga jualan seunit yang harus dikenakan terhadap produk AA adalah seperti yang berikut. So, maksudnya anda kena tentukan dia punya harga jualan seunit. Yang pertama, 50% atas kos pengeluaran berubah. Jadi, ini kos pengeluaran berubah. So, kita akan tengok ini. Macam mana nak kira 5,000? Tulis tokokan, sebab dia di sini kata beberapa tokokan diberi. So, tokokan kos 50% taraf dengan 5,000. Jadi, kita dapat 2,500. Kalau dia ambil kos pengeluaran berubah, jadi ini adalah pendekatan marginal lah. Harga jualannya adalah 7,500. Kita tengok yang kedua, 60% atas jumlah jualan pengeluaran. Sama juga kita ambil jumlah pengeluaran. Kalau jumlah pengeluaran, jadi kita kena kira kos pengeluaran berubah 5,000, kos pengeluaran tetap RM50 sebab dia setahun adalah 100,000 dan bahagi dengan sini dia keluar 2,000 unit. Jadi satu unit adalah RM50. Kita jumlahkan, kita akan dapat jumlah kos pengeluaran. Ini adalah jumlah kos pengeluaran dan tokokan adalah 60%. Jadi kita dapat 3030 dan jumlahkan kita akan dapat 8,080. Harga jualan seunit. Yang ini dia ada kos berubah dan kos tetap. Jadi ini adalah pendekatan serapan. Okey, seterusnya. Ketiga, 40% atas jumlah kos keseluruhan. Keseluruhan di sini dia ternyata kos pengeluaran dan belanja jualan dan pentadbiran. Jadi kita kena campurkan semua. Sama juga sebab dia seunit. Kalau tahunan punya kita kena bahagi dengan unit dia supaya boleh dapat kos seunitnya. Jadi di sini kita ada kos pengeluaran sama. Ini kos tetap RM50 sama. Belanja jualan dan pentadbiran berubah 1,000. Dan nak cari belanja jualan dan pentadbiran tetap adalah ambil 80,000 bahagi dengan 2,000. Jadi kita dapat RM40 dan jumlahkan tokokan 40%. Jadi kita dapat 2,436. Harga jualan seunit pendekatan serapan adalah 8,526. Semua betul, 6 markah. Okey, ini adalah bab penentuan harga pembuatan keputusan. Okey, C. Penentuan harga merupakan satu keputusan yang penting dalam sesebuah organisasi. Nyatakan dua faktor utama yang mempengaruhi keputusan penentuan harga dan jelaskan setiap faktor yang diberikan. Jadi di sini jawapan cikgu pun sudah bagi anda. Jadi anda boleh rujuk ke sinilah dan dia akan terima mana-mana jawapan yang relevan. Dia nak dua faktor, jadi anda nyatakan dua faktor cukup. Satu faktor kos, satu faktor pelanggan. Jadi anda kena terangkan, okay, apa itu kos dan macam mana dia boleh mempengaruhi keputusan penentuan harga. Nyatakan kos saja setengah markah, terangkan kos setengah markah, penjelasan sebab soalan minta anda jelaskan. Sama juga untuk pelanggan, apa itu pelanggan? Lepas tu dan penjelasan tentang pelanggan terhadap keputusan penentuan harganya. Semua betul 4 markah. Okey? Kita pergi tengok soalan yang seterusnya. Ini adalah soalan terakhir, soalan 5. Syarikat J Sdn Bhd mula beroperasi 3 tahun yang lalu dan mengeluarkan beg bekal makanan melalui 2 jabatan, iaitu Jabatan Jahitan dan Jabatan Kemasan. Maklumat kos biawai pengeluaran beg bekal makanan bagi syarikat J Sdn Bhd adalah seperti yang berikut. Di sini dia bagi anda kos biawai untuk menyediakan seunit beg bekal makanan. Bahan mentah langsung kita ada kain tebal 0.8 meter untuk siapkan seunit dan semeter adalah RM8.60. Buruh langsung kita ada tukang jahit 45 minit untuk menyiapkan satu unit dan 1 jam adalah RM28. Yang berikut adalah maklumat sebenar bagi bulan Januari 2022. Yang pertama, kain tebal yang diberi dan digunakan adalah seperti yang berikut. Dia bagi
jabatan jahitan dan jabatan kemasan, kuantiti yang digunakan dan RM semeter. Bagi yang kedua, masa yang diambil oleh tukang jahit dengan pembayaran upah seperti yang berikut. Bagi jabatan jahitan dan kemasan, jumlah masa yang digunakan dan kadar upah sejam. Ketiga, jumlah kuantiti keluaran bagi beg bekal makanan adalah 50,000 unit. Dikehendaki, hidungkan variance berikut dan nyatakan sama ada variance itu memuaskan atau tidak memuaskan. MTM. Okey, yang pertama, kirakan variance harga bahan mentah langsung dan variance penggunaan bahan mentah langsung 7 markah. Jadi, ikut seperti biasa, variance harga bahan mentah langsung formula adalah harga piawai tolak dengan harga sebenar darab dengan kuantiti sebenar. Jadi, kita akan ambil harga piawai RM8.60 tolak dengan harga sebenar RM8.30 darab dengan kuantiti sebenar 20330. Jadi kita dapat 6099 memuaskan. Okey, untuk jabatan jahitan. Manakala untuk jabatan kemasan sama juga sebab harga dia sama. Tetapi sebenarnya berbeza. Okey, 87. Darab dengan yang sebenar 18320. Jadi kita dapat 1832 tidak memuaskan. Lepas tu keseluruhan variance harga bahan langsung adalah 4267 memuaskan. Okey. Lepas tu bagi variance penggunaan bahan langsung, formulanya adalah kuantiti piawai tolak kuantiti sebenar darab dengan harga piawai. Jadi ini adalah kuantiti piawai. 1 unit perlu 0.8 meter. Dan sekarang dia keluar 50,000 unit. Jadi 50,000 darab dengan 0.8. Tolak dengan kuantiti sebenar. Jadi kita akan pergi cari berapa yang dia guna. Okay? Diberi dan guna sama. So kita ambil 20330 campur 18320. Okay? Lepas tu darab dengan harga piawainya. Okay, atau anda boleh ambil dari sini. RM8.60. Jadi kita dapat 11,610 memuaskan. Okey. Kalau semua betul, 7 markah. Kedua, variance kadar buruh langsung dan variance kecekapan buruh langsung. Cara yang sama. Kadar piawai tolak kadar sebenar darab jam sebenar. Jadi, kadar piawai, kadar sebenar darab jam sebenar. Jadi, kita dapat 9,030 tidak memuaskan. Manakala bagi jabatan kemasan, sama juga 28 tolak 7.5 darab dengan jam sebenar 15,000, kita dapat 7,500 memuaskan. Dan keseluruhan variance kadar buruh langsung adalah 1,530 tidak memuaskan. Okey, kira variance kecekapan buruh sama juga. Sebab soalan dia dalam jam. Yang ini minit, kita perlu tukar kepada jam dengan bahagi 60 minit. Jadi 45/60 darab dengan kuantitinya. Sebab siapkan 1 unit memerlukan 45 minit. Sekarang kita siap 50,000. Okey, jadi kita akan darab dengan 50,000 dan tolak dengan jamnya. Ambil ini, campur ini. Jam sebenar. Darab dengan kadar piawai. Jadi kita dapat 124,320 memuaskan. Semua betul, 7 markah. Seterusnya, kita pergi tengok, sediakan catatan jurnal untuk merekodkan setiap variance di A. Okey, mari kita tengok macam mana kita boleh dapatkan yang ini. Kita akan debitkan kawalan bahan langsung atau inventory bahan langsung
332 390. Kreditkan variance harga bahan mentah langsung. Okay, ini sepatutnya nak pergi sini sikit lah. Ini adalah based on ini. Dan kreditkan kawalan akaun belum bayar atau tunai atau bank. 328123. Okey, sekarang cikgu tunjukkan kepada anda macam mana kita boleh dapatkan ini. Sentiasa ingat, di debit ini adalah piawai, yang di kredit ini adalah sebenar. So, yang piawai macam mana kita nak kira? So, cikgu tunjukkan cara kerja kat sini. Untuk kawalan bahan langsung, harga piawai adalah RM8.60. Okey, lepas tu kita akan taraf dengan kuantiti sebenarnya 20330 campur 18320. Jadi 20330 campur 18320. Anda campurkan dan darabkan, anda akan dapat 332,390. Okey, iaitu ini. Manakala yang ini adalah ambil yang sebenar. Okey, harga sebenar RM8.30. Taraf dengan dia 20330 campur RM8.7. Taraf 18320. Jadi anda akan dapatkan yang ini. 328123. Okey. Dan sini adalah 332,390 adalah lebih besar. Jadi variance dia di sebelah sini untuk imbangkan cacatan bergulah. Okey. Dan untuk pengetahuan semua, kalau anda nampak ini adalah yang memuaskan. Memuaskan adalah di kredit. Okey. Tidak memuaskan adalah di debit. Okey. Tidak memuaskan di debit lah. Ini hanya untuk anda ingatlah jika anda tak mahir untuk sediakan cacatan jurnal bagi soalan variance. Seterusnya, yang kedua, debit kawalan kerja dalam proses 344000 dan kredit. Okey, ini adalah kredit saya. So, sebab dia panjang, okey, kena tulis ke sini sikitlah, sebaris dengan sini. 11610 memuaskan. So, ini adalah jawapan di sini. Nampak? Okey. Tadi sama juga, ini punya jawapan adalah di sini. Nampak? Okey. Jadi, macam mana kita boleh dapat yang ini? Tadi cikgu sudah kata yang ini adalah yang piawai punya. Jadi, kita ambil yang dari sini, piawai. So, ambil 50,000. Darab 0.8. Taraf dengan RM8.60. Sebab RM8.60 adalah harga piawai. Dan yang kredit kawalan bahan mentah langsung, ini adalah daripada sini. Nampak tak? Kita guna warna lain. Okey, sama ini. Okey. Jadi, perbezaan adalah variant penggunaan bahan langsung. Okey, seterusnya kita tengok yang kedua. Ini adalah buruh. Buruh kita tak macam bahan, kita terus buat dalam satu cacatan jurnal. Okey. Macam mana kita nak kira kawalan kerja dalam proses yang ini? Sama juga. Debit kawalan kerja dalam proses 1,50,000. Jadi, seperti tadi yang kita kata, kita akan tengok sini juga kan? Sama. Ambil, cuba buat di sini. 50,000. Taraf dengan ini 45/60. Sebab dia 45 minit. Lepas tu, kita kena taraf dengan kadar piawai 28. Jadi, kita akan dapat jawapan ini 105,000. Ini jawapan inilah. Okey. Dan ingat, sebab kita terus ambil daripada kecekapan, so ini akan terus ambil kecekapan lah.
Variance berapa sini? So, kita boleh catat di seperti M. M adalah memuaskan di kredit. TM di debit. Okey? Lepas tu pula, cikgu rasa ini pun senang kan? Sebab apabila anda dapat 1530 tidak memuaskan, anda boleh terus catat di sini. Ini satu cara lah. Nampak dia tidak memuaskan, catat di debit. Memuaskan, catat di kredit. Okey? Dan kita akan kreditkan kawalan upah belum bayar atau tunai atau bank. Okey. So, macam mana cari dapat ini? Sama juga. Kita akan ambil ikut ini. RM28.50. Taraf dengan 18060 campur 27.5%. Taraf dengan 15000. So, kita dapat 51470 tambah juga dengan yang ini 412500. Jadi jawapan dia anda akan dapat yang ini 927210. Okey? Jika semua betul, anda akan dapat 5 markah. Okey, boleh? Okey, last. C. Nyatakan dua pihak yang bertanggungjawab ke atas variance kadar buruh langsung. Kalau kita pergi tengok variance kadar buruh langsung, ini kan, dia tidak memuaskan. Jadi, siapa yang berkaitan yang perlu bertanggungjawab? So, ingat, pengurus sumber manusia dan pengurus pengeluaran. Dua-dua betul, satu markah. Okey? Jadi, tolong ingat, topik ini sangat penting lah sebab terutamanya pengkiraan ramai belajar mahir. Janji anda ingat formula variance tak ada masalah. Tapi apabila nak sediakan jurnal, sebenarnya boleh kata ramai belajar tak boleh. Pelajar cikgu pun sama. Mereka yang ramai dia tak tahu macam mana nak kira. Okey? Inilah sahaja untuk pecutan akhir yang cikgu boleh buat berdasarkan soalan percubaan kolej cikgu. Terima kasih kerana sentiasa beri sokongan kepada cikgu dan sentiasa ingat, you can do it. Di sini cikgu juga ingin mengambil kesempatan mengucapkan tahniah kepada semua pelajar di kolej cikgu kerana STPM 2021 kolej cikgu ada 17 pelajar dapat 4 flat 4.0. Tahniah. Okey? Dan juga terdapat 6 orang pelajar yang 4 flat. Pelajar account. Jangan jealous senior. Sebenarnya anda pun boleh. Always believe yourself. You can do it. Jadi di sini apa yang cikgu harap anda ialah buat seperti biasa. Jangan panik. Stay safe. Jangan pergi ke mana-mana sehingga anda punya peperiksaan STPM selesai. Okay? So, good luck and all the best. Thank you. Dan jika anda rasa video cikgu bermanfaat kepada anda, sila like, share dan tekan subscribe. Jangan lupa loceng. Anda akan dapat video yang terkini apabila cikgu uploadkan. Okay, thank you. Jumpa lagi. Bye.